Hari ini cikgu nak ajar lokus dalam 2 dimensi bab 8 matematik tingkatan 3. Okey, kita tengok video dahulu. Cuba teliti gambar ini. Apakah laluan kapal terbang di jarum jam yang boleh diperhatikan dalam muka jam ini? Okey, di jarum jam ada sebuah kapal terbang. Apabila jarum jam ini bergerak, kapal terbang pun akan bergerak. Dia membentuk satu laluan yang membentuk satu bulatan mengelilingi pusat jam. Okay? Jadi garisan itu, bulatan yang garis putus-putus merah itu adalah dipanggil locus sebab itu laluan yang dilalui oleh kapal terbang itu. Okay? Laluan kapal terbang ini membentuk satu bulatan iaitu locus. Kita tengok gambar ini lagi. Gambar ini merupakan satu pilipai. Cuba perhatikan laluan titisan air daripada pilipai. Apakah yang anda perhatikan? Tengok pergerakan titisan air itu. Dia bergerak dari atas ke bawah. Bukan lagi bulatan, laluan yang bukan bulatan, tetapi laluan yang adalah garis lurus mencancang. Okey, laluan titisan air ini membentuk satu garis lurus yang menegak, yang mencancang. Sekarang kita tengok pula gambar ini. Satu lampu dipasang pada rel tayar basikal yang warna kuning. Boleh tak anda bayangkan bentuk laluan berlampu pada roda basikal yang bergerak sepanjang permukaan jalan raya yang rata? Okey, kita perhatikan macam mana lampu itu bergerak apabila roda basikal berputar. Okay, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Okey. Jadi garisan biru yang putus-putus itu merupakan laluan lampu itu. Jadi dia bukan garis lurus seperti jalan raya. Dia adalah garis lengkung atau separuh bulatan. Okey. Ini adalah sistem suria terdiri daripada matahari dan 8 buah planet. Setiap planet bergerak mengelilingi matahari. Jadi itu adalah locusnya. Laluan planet adalah bulatan mengelilingi matahari. Jadi kita nampak itu locusnya. Locusnya adalah garisan bayangan kita. Dia tak nampak dengan mata, tapi adalah bayangan kita. Okey. Seterusnya, kita tengok ni, kita tengok 4 contoh dalam kehidupan seharian. Berdasarkan contoh yang dibincang, apakah bentuk laluan dihasilkan? Okay, jadi yang pertama bulatan, yang kedua garis lurus mencancang, yang ketiga lengkung, yang keempat bulatan. Okey. Baik, kita tengok daripada buku teks. Okay. Sebenarnya laluan-laluan yang diperhatikan pada situasi menghasilkan locus. Locus merupakan satu set titik yang mempunyai lokasi yang memenuhi keadaan tertentu. Okay. Laluan itu dipanggil locus, ada syaratnya. Okey, sekarang kita akan tengok contoh-contoh di sini. Ada 4 situasi. Kita nak tengok objek yang bergerak itu, macam mana rupa locusnya apabila dia bergerak. Situasi A, bola dijaringkan. Okey, bola dijaringkan dari tangan. Okey. Dari tangan ke dalam bakul. Okay, net. Jadi dia merupakan satu lengkung. Locusnya adalah satu lengkung. Okay, kita tengok situasi B. Okay. Baik, sebiji durian jatuh dari atas pokok ke bawah pokok. Ke bawah tanah. Jadi locusnya adalah garis lurus mencancang. Okey. Sekarang kita tengok situasi yang seterusnya, situasi C. Kapal terbang yang mendarat. Kapal terbang yang mendarat dari atas langit ke darat. Jadi dia merupakan locusnya adalah satu garis lurus mencondong. Okey, yang condong. Okey, lepas tu kita tengok ni situasi D. Hujung penggelap cermin kereta sedang bergerak. Gerakannya dia merupakan satu lengkung. Itu adalah locusnya satu lengkung. Okey. Baik, seterusnya kita tengok locus yang pertama yang cikgu nak ajar kamu hari ini. Locus yang pertama, berjarak tetap dari satu titik. Okey, syaratnya, dan locusnya merupakan bulatan. Contohnya di sini. Venus locus bagi titik A yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 5 cm dari titik M. Okey, 5 cm dari titik M. Okey.
Okey, cikgu tengok dia 5 cm ke? Okey. Kena kecilkan. Okey, jadi dia adalah sentiasa 5 cm. Okey. Sentiasa 5 cm. Macam mana nak buatnya? Kita kena guna jangka lukis. Okey, kita perlu jangka lukis. Okey, letak jangka lukis di M. Kita adjustnya macam ni. 5 cm kita adjust supaya jangka lukis kita adalah 5 cm. Okey. Bila dah tepat, kita alihkan jangka lukis kita di M. Okey. Ni 5 cm dan kita boleh lukiskannya. Okey, ni 5 ini lokusnya. Okey. Jadi lokusnya adalah lokus A. Okey, lokus A. A bergerak 5 cm. Jadi sini 5 cm. Dari mana? M, titik M. Ini tempat letak jarum. Okey, seterusnya kita tengok contoh. Sekarang cikgu nak kamu bina lokus bagi titik X pula. Okay, X bergerak. Jadi kita akan lukis lokus X. Dengan keadaan jaraknya sentiasa 3 cm daripada A. Baik, kita gunakan pembaris dan jangka lukis. Okey, ukur 3 cm. Okey, ni 3 cm. Jadi kita letakkan jarum. Okey, 3 cm kita dah ukur. Dari mana? Dari A, satu titik. Satu titik kita akan lukis satu bulatan. Ini tempat letak jarum di A. Jadi kita letakkan jangka lukis kita di A dan kita buat lengkok itu, bulatan itu. Ini lokusnya. Okey, kita namakannya lokus X. Okey, seterusnya bina lokus bagi titik Y. Y bergerak. Lokus Y 3 cm dari titik Q, tempat letak jarum di Q. Kita ada dua tempat, P dan Q. Kita kena letak di Q sebab dari titik Q. Okey. Jadi kita mula sekarang. Keluarkan jangka lukis dan pembaris. Kita ukur 3.5 cm. Okey, kita ukur 3.5 cm. Okey, dah tepat. Kita letakkan jarum di Q sebab perkataan dari Q, dari Q. Jadi letak di sana dan kita akan buat bulatan itu. Okey, ini jawapannya. Kita namakannya lokus Y. Okey, seterusnya contoh ini kita tak payah guna pembaris. Okey, kita akan lukis lokus Z sebab Z bergerak 6 unit dari titik C. Sini tempat letak jarum. Okey, kita gunakan jangka lukis. Letak di C. Pensel kita kena letak di 6 cm. Okey. Okey, cikgu kena kecilkan gambar. Okey. Kita letak jarum di C. Pensel kita letak di A. Di 6 unit, sorry ya, di 6 unit. Kita adjustnya elok-elok. Okey, kena 6 unit di sini. 1 2 3 4 5 6 unit sini. Tempat letak jarum boleh di sini juga 6 unit ke atas dari C, ya.
Okey, lebih kuranglah macam itu. Dan kita akan buat satu lengkok. Z bergerak di dalam ABCD. Jadi kita tak lukis di luar. Kita lukis yang di dalam ini. Okey. Okey. Jadi ini adalah 6 unit. Kita namakan ini locus Z. Okey. Okey, seterusnya kita tengok locus yang jenis kedua. Locus jenis kedua berjarak sama dari dua titik tetap. Okey, dua titik tetap. Tadi satu titik tetap. Dan locusnya adalah pembagi dua sama serenjang. Garis tengah di antara dua titik. Kita tengok contoh ini. Kita perlu bina locus bagi titik B yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari titik P dan titik Q. Okey, dua titik tetap P dan Q. B adalah yang bergerak. Jadi tempatnya bergerak adalah di tengah-tengah. Okey, caranya adalah guna jangka lukis. Okey, guna jangka lukis kita letak di kiri iaitu P, besarnya lebih separuh macam ni. Kemudian kita tandakan di atas dan di bawah atau terus sampai ke bawah pun okey. Dan dengan jarak yang sama kita letak di Q. Okey. Okey, kita tanda atas sini dan bawah sana. Okey. Okey. Baik, itu adalah tempat bersilang. Jadi garisan biru yang asal tu tak berapa tepat. Okey, yang tepat adalah yang cikgu baru buat itu. Dia mesti kena pada sini. Okey. Disengit sedikit. Okey, kita teruskan kepada contoh. Bina locus bagi titik X. Locus X, sebab X bergerak, dia sama jarak. Jaraknya sentiasa sama dari titik A dan titik B. Titik A, titik B. Dua titik. Dua titik ini, ada dua titik, kita buat pembagi dua sama di tengah. Okey. Dua kena letak jarum. Baik, kita letak di sebelah kiri dulu. Kiri, kanan. Kita kanan dulu lah. Dan kita tanda di atas dan bawah. Okey, kita guna jangka lukis dan pembaris. Okey. Okey, kita guna letak jangka lukis di sini. Baik, cikgu kena kecilkan sedikit. Okey, cikgu letak di kiri. Cikgu akan tanda di atas. Berapa besar nak buka? Cikgu tak nak kacau bahagian atas ni. Jadi cikgu kecilkannya. Okey. Baik. Ni okey lah. Kita tengok ni jaraknya. Jarum di A. Pensel belum sampai B tapi dah lebih separuh. Okey. Bila dah okey, kita buat lengkok. Dari atas ke bawah. Okey. Dengan jarak yang sama kita letak di B. Okey. Kita akan potong lengkok ini. Okey, kita potong satu di atas dan kita potong satu di bawah. Okey, tak berapa cukup, jadi kita cukupkannya di sini. Panjangkan sedikit. Okey. Baik. Jadi kita guna pembaris kita akan gariskan mereka dan kita akan dapat jawapan. Ini adalah locusnya. Ini adalah locus X. X berjalan di tengah-tengah antara A dan B. Okey, locusnya. Baik, seterusnya kita pergi contoh yang seterusnya. Okey, sekarang kita tengok latihan soalan ini. Kita kena bina locus Y sebab Y bergerak. Dia sama jarak dari titik P dan titik Q. Dua titik. Jadi kita akan buat garis dua titik. Kita buat garis tengah-tengahnya pembahagi dua sama serenjang. Kita guna jangka lukis dan pembaris. Okey. Seperti tadi, tempat letak jarum di P dan Q. Okey, kita letak di P.
Berapa besar nak buka? Lebih separuh macam ini. Okey, kita tanda sebelah atas, kemudian kita tambah tanda sebelah bawah. Okey, letak elok-elok di titik P dan kita mula. Okey, kemudian kita alihkan jarum ke Q. Okey, kita tandakan satu di atas dan satu di bawah cukup. Satu di bawah. Kita buat sekali lagi. Satu di bawah, satu di atas. Okey, kemudian kita gariskannya. Okey, bila dah puas hati, dah okey, jadi kita gariskannya. Okey, cikgu guna warna lain. Gariskannya. Jadi kita namakan ini locus, ikut soalan locus Y. Okey. Okey, sekarang kita pergi soalan seterusnya. Bina locus bagi titik Z. Okey, bina locus bagi titik Z. Locus titik Z yang bergerak, dia sentiasa sama jaraknya dari titik B dan titik C. Dua titik lagi. Antara B dan C kita buat garis tengah dia. Okey. Jadi jarum letak di B. Kita guna sekali lagi kita guna pembaris dan jangka lukis. Jangka lukis jarum letak di B. Okey. Baik, kita buat lengkok. Okey. Kalau ini adalah kiri, ini adalah kanan. Ini atas, ini bawah. Okey, jadi kita letak di B kanan, tandakan dari atas ke bawah. Okey. Okay, kita buat ni. Letak jarum di B elok-elok. Okey, lepas tu kita akan buat lengkok dari atas ke bawah. Okey, tengah ni. Okey, cikgu guna warna lain. Okey, dari atas ke bawah. Kita alihkan jarum kita ke C, ke kiri. Okey. Letak jarum di C dan kita buat potong lengkok tadi dengan jarak yang sama. Satu di atas, satu di bawah. Okey, dan kita perlukan pembaris, gariskannya. Okey, gariskan ini. Okey, cikgu guna warna hitam. Kena habiskan. Kena habiskan. Okey, sampai ke sana. Baik, macam ini. Okey, dia mesti kena pada dua tempat ini. Okey, kita namakannya locus Z. Okey, baik, kita tengok yang seterusnya. Jok locus yang ketiga. Syaratnya berjarak tetap dari satu garis lurus. Sepasang garis lurus, locusnya adalah sepasang garis lurus yang selari. Contohnya, bina locus bagi titik C yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 2 cm dari garis XY. XY adalah garis. Okey, ni XY. Garis. Jadi locusnya adalah berjarak 2 cm, satu di atas, berjarak 2 cm ke bawah. Okey, merupakan garis yang selari. Okey, dia merupakan locusnya adalah garis lurus yang selari, sepasang, satu di atas, satu di bawah. Kalau garisnya menegak macam ni, jadi locusnya di kiri dan kanan. Jarak mesti sama. Okey. Kita tengok contoh. Bina locus bagi titik Y yang bergerak dengan keadaan locus titik Y yang bergerak sentiasa 2 cm dari satu garis. Kalau satu garis, ingat sepasang garis selari. Itu locus dia. Jadi kita ukur 2 cm. Kita perlukan pembaris. Okey, kita ukur 2 cm
ke atas PQ dan ke bawah PQ. Okey. Letakkan pembaris 2 itu di tengah. Cikgu akan tandakan 2 di atas. Okey. 2 di atas dan 2 di bawah macam itu. Dan kita tandakan sekali lagi di sebelah kanan. Kita letak 2 cm di tengah, 2 ke atas dan 2 ke di bawah. Dan sekarang kita gariskannya. Okey, kita gariskannya. Kita dapat locus. Satu di atas, satu di bawah. Jadi kita namakannya. Ini dan ini adalah locus Y. Itu adalah tempat Y, titik Y bergerak. Di atas PQ, jaraknya 2 cm di atas, 2 cm di bawah. Okey ya. Yang seterusnya, bina locus bagi titik Z. Okey, titik Z. Locus XZ bergerak sentiasa 3 unit. Kita tak guna jangka lukis, tak guna pembaris sebagai bukan cm. Dari garis AD. Ni AD. Okay, AD di sini. 3 unit dari dia. Okay, kalau dia tegak, dia ada satu di kiri dan satu di kanan locusnya. Tetapi sekarang kita tak perlu lukis di sebelah kiri sebab yang berada di luar. Kita lukis yang sebelah dalam 3 unit. 1, 2, 3. 3 unit ke dalam sampai sini. Jadi kita guna pembaris, kita gariskan sahaja. Okey, kita guna pembaris, kita gariskan sahaja. Okey, dari sini ya. Dari AD 1, 2, 3. Garis sahaja. Okey, itu adalah locus Z. Okey, 3 unit. 3 unit. Okey. Baik, kita tengok yang seterusnya. Locus jenis keempat. Berjarak sama dari 2 garis. Tadi 1 garis, sekarang 2 garis lurus yang selari. Locusnya adalah 1 garis lurus di antara 2 garis selari itu. Contohnya, bina locus bagi titik D yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari PQ dan RS. PQ di atas, RS di bawah. Jadi locusnya di tengah. Ini PQ, ini RS. 2 garis, tetapi 2 garis itu selari. Jadi locusnya di tengah-tengah. Di tengah-tengah 2 garisan. Okey. Di tengah. Jadi caranya kita tengok soalannya. Bina locus bagi titik K. Okey, sekarang kita ambil K pula. K yang bergerak, locus K bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari garis AD dan BC. Kita tengok AD. AD. Gariskan. BC. Kita gariskan. Okey, itu adalah syaratnya. Dia mesti di tengah-tengah. Jadi kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6 petak. Jadi tengahnya di 3. 3 ke kanan, 3 ke kiri. Jadi kita guna pembaris. Lukis sahaja garis itu. Okay, lukis sahaja garis itu. Okey. Kita namakan ini locus K. Okey, locusnya di tengah-tengah antara garis AD dan garis BC. Okey, seterusnya locus jenis yang kelima. Okey. Syaratnya berjarak sama dari 2 garis lurus yang bersilang. Tadi selari, sekarang 2 garis itu bersilang. Jadi locusnya adalah pembahagi 2 sama sudut. Contoh, bina locus. Okey. Bina locus bagi titik E yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari PQ dan QR. PQ, QR. Jadi dia bersilang. 2 garis itu bertemu, bersilang. Ini bersilang. Okay, dia boleh bersilang begini, tempat bersilang. 2 garis bersilang. Atau bentuk L atau bentuk X. Jadi kalau bentuk yang macam L shape ni, kita akan guna jangka lukis untuk
membina lokus E ini. Dia adalah pembahagi dua sama sudut. Kita akan guna jangka lukis. Letak jangka lukis di Q. Tengok ni. Q, Q. Untuk letak jarum. Okey. Kita jangan buka besar sangat. Gambar ni kecil. Okey. Macam ni okey lah. Kita letak di Q. Kita tandakan dari R sampai ke P. Alih jarum ke tempat yang kita dapat tadi. Kita tanda di tengah-tengah dia. Okay, sini satu. Okey. Dan satu lagi kita akan buat sebelah P. Jadi kita dapat ini dan kita akhirnya guna pembaris gariskan kita dapat lokus E. Okey. Baik, kita tengok soalan ini. Ini adalah lokus jenis kelima. Kita keluarkan jangka lukis dan pembaris dan baca soalan. Bina lokus bagi titik G pula. Lokus G bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari garis AD dan CD. Kita tengok mana AD mana CD. Okey. AD sini. CD sini. Jadi dia merupakan garis bersilang. Okey. Kita guna ni. Ni. AD sini. CD sini. Jadi dia kita kena lukis pembahagi dua sama sudut. Guna jangka lukis kita. Letak di mana? Di sini. D. D muncul 2 kali. Tempatnya bersilang. Tempat tu lah kita letak jarum. Okey. Berapa besar buka macam ni? Okey. Kita buka. Kelana kecil. Okey lah macam tu. Letaknya. Lepas tu kita gariskan dari bawah ke atas. Macam satu rainbow. Macam ni. Okey. Untuk dapatkan titik persilangan di sini. Okey. Kita alihkan ke tempat yang baru tadi. Titik persilangan tu. Dan kita akan tandakan di tengah. Okey. Okey. Dan letak di satu lagi tempat di atas sebelah yang A. Kita gariskan. Okey. Dan kita guna pembaris sambungkan titik yang kita dapat tu dengan D. Titik persilangan kita. Okey. Ini adalah lokusnya. Lokus G. Okey, lokus G. Tak boleh macam ni, kita kena habiskannya sampai ke B ya. Okey, macam ni baru lengkap. Okey. Sekarang kita tengok apa yang kita telah belajar dari tadi sampai sekarang. Lokus bagi titik yang berjarak tetap. Okey, lokus bagi titik yang berjarak tetap dari satu titik. Jadi lokusnya satu bulatan. 2 titik dia adalah garis tengah. Kalau satu garis, lokusnya di atas dan di bawah. Kalau 2 garis selari, lokusnya di tengah. Okey, ini satu bulatan. Kalaunya 2 garis bersilang, lokusnya adalah pembahagi 2 sama sudut. Okey, ini. Baik, kita akan guna ilmu ini untuk buat soalan seterusnya, iaitu persilangan 2 lokus. Okey, sekarang kita akan bina lokus. Ada lokus yang pertama, kedua dan kita cari titik persilangan dia. Baik, kita baca soalan. Okey. Bina lokus bagi titik X. Okey. Lokus X bergerak dengan keadaan 5 unit dari B. Kita tentukan ini. Ini adalah B. Adalah titik dan dia hanya satu titik. Ingat, untuk satu titik kita lukis bulatan. Okey, kita akan buat ni. Dan bulatan itu adalah berpusat di B. Jaraknya adalah 5 unit, 5 petak. Jadi kita mula. Okey. Kita perlukan jangka lukis dan pembaris. Baik. Letak jarum di B
Okey. 5 unit dari B. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Adjust betul-betul. Okey. Okey, kalau dah betul, kita buat lengkok itu dari B dan dia bergerak di dalam peta. Okey, kita buat. Cikgu guna warna cerah sikit. Okey, kita buat lengkok tu. Oleh sebab gambar cikgu tidak cukup square, jadi dia tak kena. Kalau kena dia mesti sama 1, 2, 3, 4, 5 sampai sini. Okey, gambar cikgu memanjang. Okey, jadi kita namakan ini adalah locus X. Okey, banner locus kedua, banner locus bagi Y, dia sama jarak daripada garis AB, garis CD. Ada dua garis, kita nak tengok mana garis itu terletak. Garis AB, okey, garis AB sini, garis CD di bawah. Yang ini dua garis selari. Ni, dua garis selari. Satu garis lurus di tengah. Kita nak lukis garis tengah dia. Jadi, garis tengahnya adalah di sini. Kita guna pembaris. Cikgu guna warna hijau. Kita gariskan garis tengahnya. Okey, itu adalah locus Y. Okey, Y bergerak. Y dan X. Dan ketiga, kita kena tandakan simbol persilangan di antara persilangan dua locus itu. Okey, locus X berjalan di garisan lengkok itu. Garis titik Y berjalan di atas garisan hijau itu. Jadi, tempat mereka berlanggar adalah tempat mereka bersilang. Sini. Tandakan. Ya, ini selesai. Okey. Okey, contoh yang terakhir untuk hari ini. Persilangan dua locus lagi. Okey. Tengok soalannya. Bina locus bagi titik X, locus titik X, 4 unit dari CD. Okey. Satu garis sahaja. Okey. Satu garis. Kalau satu garis, kita tengok nota kita. Satu garis. Kita akan lukis locusnya di atas, di bawah, atau di kiri kanan dia sepasang. Kita tengok jawab soalan kita. Mana CD? Kita kena tengok di mana CD itu. Okey, CD di bawah. Okey, CD di bawah. Ni, CD. Jadi dari sini kita akan hitung 4 unit ke atas. Kita akan hitung 4 unit ke atas. 1, 2, 3, 4. Sini. 4 unit ke atas dari CD. Kita tak payah lukis bawahnya sebab bawahnya tak ada peta. Okey, jadi kita akan mula sekarang. Guna pembaris, letak di garisan ni. Dari bawah 1, 2, kita mula dari garis CD ya. 1, 2, 3, 4. Sorry. Sini 1, 2, 3, 4 sini. Letak elok-elok dan kita gariskan. Okey, ini dinamakan locus X. Okey, lepas tu kita beralih ke nombor 2. Kita nak tengok apa itu locus Y. Locus Y bergerak dengan keadaan yang sentiasa sama dari titik A dan titik C. Ini jenis 2 titik. Ini jenis 2 titik. Kita tengok nota kita, 2 titik. 2 titik ni. Jadi jawapannya adalah pembagi 2 sama serenjang, garis tengah-tengah. Kita perlukan jangka lukis, mungkin kita tengok. Untuk ni, kita mungkin tak perlu jangka lukis sebab dia garisan berpeta. Jadi kita tengok mana A dan C. Okey. A di sini, C di bawah ini. Jadi garis tengahnya mesti sini. Okey. Jadi kita guna pembaris. Kita letak elok-elok di sini. Okey.
Okey, lepas tu kita boleh gariskan. Okey, guna warna merah. Kita gariskan ni. Kita namakannya locus Y. Okey, dan tempat mereka bertembung adalah mereka berlanggar adalah di sini. Okey, habis.